Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga ustazah. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan akan membentangkan topik satu yang bertajuk pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Namun, sebelum saya dan rakan-rakan memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya sendiri, Nur Razan Hayati binti Rahim. Seterusnya, Olivia anak Jerai. Yang ketiga, Valerie Unyi anak Billy Bawel. Dan yang terakhir, Samuel Karunia anak Korno. Jadi saya, Nur Razan Hayati binti Rahim, akan memulakan pembentangan topik satu di bawah subtajuk Pengenalan Etika dan Peradaban. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Gabungan kedua-dua bentuk etika, tradisional dan moden tersebut telah tergarap pada era pasca-kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Penekanan kepada penghayatan mengundang kita mengupas secara terfokus terhadap idea, proses dan praktis etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia dulu dan sekarang. Inilah kekuatan kursus penghayatan etika dan peradaban. Marilah kita melihat secara ringkasnya melalui carta ini. Untuk memahami etika, iaitu pembentukan berasas susur masa, pada zaman pra-kolonial ataupun tradisional telah adanya adab, adat istiadat dan adat resam. Pada zaman kolonial pula ataupun moden telah datangnya etika, etos dan etiket. Manakala bagi pasca kolonial pula, iaitu zaman gabungan moden dan tradisional, telah adanya etika moden, iaitu adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Seterusnya, untuk menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia, melalui sejarah telah terbentuknya struktur sosial yang terdiri daripada masyarakat, negara dan pasaran. Melalui sejarah juga telah terbentuknya biografi yang terdiri daripada individu, keluarga dan komuniti. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan etika dan peradaban. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat supaya masyarakat dapat berkepribadian tinggi, saling menghormati, hidup harmoni dan membina negara bangsa dan lain-lain. Seterusnya, pengertian adab. Adab dari segi bahasa, Kamus Pelajar edisi kedua bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa. Beradab juga bermaksud baik budi bahasanya, sopan, dan orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Beradab juga bermaksud telah maju tingkat kehidupannya. Peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Manakala kurang adab pula bermaksud tidak tahu adat dan kurang sopan. Seterusnya pula ialah adat resam. Mengikut bahasa Kamus Pelajar edisi kedua, adat resam bermaksud adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Contohnya, adat resam berkaitan perkahwinan seperti merisik, bertunang, majlis perkahwinan dan lain-lain. Selain itu, adat istiadat pula bermaksud mengikut bahasa Kamus Pelajar edisi kedua, iaitu berbagai-bagai adat yang diikut. Berbagai-bagai adat dan kebiasaan seperti majlis rasmi untuk menyambut sesuatu perkahwinan seperti pertabalan, perkahwinan dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada etika. Etika dari segi bahasa bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adab sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia.
Dari segi sosiologi pula, etika bermaksud satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Seterusnya pula ialah etos. Dari segi bahasa, mengikut Kamus Dewan edisi keempat, etos bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era dan lain-lain. Pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan masyarakat dan negara kita. Etos pula dari segi sosiologinya pula ialah usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga dan komuniti berbagai serta berbeza sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Seterusnya pula ialah etiket. Etiket dari segi Kamus Dewan edisi keempat bermaksud adat dan peraturan bukan kesopanan terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesi tertentu. Wanita bangsa kita belum mahir tentang yang lazim di rumah-rumah orang besar. Pembentangan yang seterusnya akan saya serahkan kepada ahli-ahli kumpulan saya yang lain. Seterusnya, susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Sebelum kedatangan kolonial, telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut adab, adat istiadat dan adat resam. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadi adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Pra-kolonial merupakan zaman negara kita ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah. Etika telah terjemah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian, formal atau tidak formal, disebut sebagai adab, adat resam dan adat istiadat. Kolonial merupakan zaman negara kita dijajah. Etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan dan lain-lain. Selain itu, dari segi cara makan dan memberi tabir hormat. Zaman pasca kolonial merupakan era moden. Masyarakat telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal atau tidak formal kehidupan kita. Kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita merosot disebabkan kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Pasca kolonial merupakan pencampuran etika antara era pra-kolonial dan kolonial yang mewujudkan etika moden yang melingkupi adab, adat istiadat dan adat resam serta etika, etos dan etiket. Terima kasih rakan seperjuangan saya atas penerangan itu tadi. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan ini untuk menerangkan subtopik 1.3 iaitu kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Tanpa kita sedari, sebenarnya sejarah telah banyak mempengaruhi peradaban di Malaysia. Di sini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi bagaimana sejarah telah mempengaruhi peradaban di Malaysia. Kita dapat lihat pengaruh peradaban ini apabila bermula dari kedatangan Islam dan peradaban Melayu Melaka. Pada abad tersebut, telah wujudnya satu organisasi pemerintahan Islam yang memberi pengaruh kepada masyarakat ketika itu. Mereka telah mengembangkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem beraja penuh. Pada waktu itu, raja telah dibantu oleh golongan-golongan pembesar, bangsawan, seperti bendahara, temenggong, dan lain-lain lagi. Kesan daripada itu, maka telah lahirlah agama Islam pada ketika itu. Perkara ini juga yang telah mendorong akan perkembangan tulisan Jawi dan Arab.
Tulisan Jawi dan Arab semakin berkembang ketika itu kerana dipengaruhi oleh agama yang diamalkan oleh rakyat pada masa itu, iaitu agama Islam. Seterusnya, sejarah kedatangan Portugis dan peradaban dari Barat juga telah mempengaruhi peradaban acuan Malaysia. Kedatangan Portugis pada waktu itu telah menyebabkan wujudnya pelbagai kaum dan etnik, di mana ketika itu, Portugis telah membawa masuk India dan China dan dijadikan sebagai warga negara. Kedatangan Portugis juga telah membuatkan perubahan dalam sistem atau organisasi dari sistem raja berkuasa penuh kepada sistem raja berparlimen. Raja telah diasingkan kuasa dengan hanya menjaga halewah agama Islam sahaja. Sistem ini juga diperintah oleh sistem demokrasi, iaitu sesebuah kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Kedatangan Portugis juga telah mewujudkan pelbagai budaya dan agama, seperti wujudnya agama Kristian, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Kita beralih pula kepada struktur sosial yang terbagi kepada 3, iaitu individu, keluarga, dan komuniti. Dari segi individu, etika penting untuk mengendalikan tata cara kehidupan manusia dalam pengurusan kehidupan seharian individu yang baik. Individu yang beretika juga akan mendapat kebaikan fizikal, ketenangan jiwa, perasaan dan fikiran, serta mempunyai kepribadian yang baik. Seterusnya, keluarga. Keluarga sememangnya memainkan peranan utama dalam mendidik. Hal ini dikatakan demikian kerana keluargalah yang paling dekat dengan kita. Segala tingkah laku yang diperhatikan sejak kecil lagi telah ditiru dari ahli keluarga tersebut sendiri. Etika dalam sesebuah komuniti juga amat penting kerana dapat membentuk persekitaran yang bersih dan sehat, memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Etika juga penting dalam sesebuah komuniti untuk memelihara nilai-nilai murni dalam kalangan komuniti yang berterusan dan dapat meningkatkan kredibiliti serta reputasi yang baik. Akhir sekali, saya akan mengakhiri pembentangan subtopik ini dengan penerangan yang terakhir, iaitu biografi atau riwayat. Merujuk biografi, ia dapat membentuk kehidupan individu, keluarga, dan komuniti. Untuk itu, kumpulan kami telah mengambil seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang telah dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alor, Kedah, dan beliau juga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Sepanjang kehidupan beliau telah banyak berjasa kepada negara dengan memupuk kerjasama antara kaum dan mencapai persetujuan atas perkara-perkara pokok. Beliau juga telah berusaha dengan yakin, sabar dan tawakal untuk menyatupadukan kaum-kaum. Beliau juga menjaga keutuhan bangsa Melayu dan MCA. Beliau telah banyak memberi sumbangan kepada rakyat dan beliau juga mempunyai dasar etika yang patut kita contohi seperti hormat menghormati, bertimbang rasa dan toleransi. Untuk pembentangan yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Baiklah, untuk topik yang seterusnya, kita akan meneliti tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat lokal global. Nilai etika dan peradaban dalam seseorang individu adalah sangat penting kerana ianya dapat membina peradaban yang tinggi. Sebagai contoh, etika dalam perniagaan adalah seseorang individu itu haruslah memberi layanan yang baik kepada pelanggannya agar dapat mengelakkan sebarang persefahaman. Seseorang individu itu juga haruslah menyemai sikap bertanggungjawab, berkata jujur, amanah dan adil. Nilai etika dan peradaban adalah sangat penting dalam pembentukan sesebuah keluarga yang beretika.
Ikatan yang erat berdasarkan etika kekeluargaan secara tidak langsungnya dapat mewujudkan keharmonian keluarga. Ahli keluarga juga haruslah berinteraksi secara positif, iaitu menggunakan kata-kata yang sopan semasa berkomunikasi. Didikan agama yang utuh juga haruslah dipupuk daripada sejak kecil lagi, agar imej dan maruah keluarga dapat dijaga. Kepentingan etika dalam sesebuah komuniti tidak dapat dipertikaikan kerana ia dapat memelihara keamanan dan kesejahteraan negara. Komuniti yang beretika juga dapat membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari masalah sosial seperti rompakan, pembuangan bayi, kegiatan berjudi dan lain-lain. Dengan adanya etika, masyarakat akan hidup aman dan harmoni dan menetap dalam masyarakat yang berbilang kaum. Kehidupan akan menjadi lebih sempurna kerana pengaruh dan kekuatan etika serta adab yang diamalkan. Manakala untuk topik terakhir kita adalah berkaitan dengan penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan juga pasaran. Masyarakat yang beretika akan menjadi lebih progresif, aman dan juga harmonis, manakala negara pula akan turut aman, damai, maju dan mempunyai imej yang sangat tinggi di peringkat antarabangsa. Pentingan nilai etika dan peradaban dalam konteks pasaran pula adalah bagi memudahkan interaksi antara firma dan pelanggan serta memajukan ekonomi bagi sesuatu pasaran agar dapat menjaminkan kelangsungan sebuah perniagaan. Sebagai konklusi, kefahaman dan penghayatan nilai etika adalah amat penting bagi membolehkan manusia merealisasikannya dalam bentuk amalan. Nilai etika adalah pencetus kepada penyatuan dan penyelarasan di antara manusia, organisasi, masyarakat dan negara. Justru dengan adanya kefahaman dan penghayatan, maka matlamat hidup yang cemerlang akan tercapai. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.